Okay, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-An'am ayat 114. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat berapa? 112. Ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal ins wal jinn yuhi ba'duhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'alu fazarhum wa ma yaftarun. Maksudnya, dan demikian itulah kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari kalangan syaitan manusia dan syaitan jin, yang akan sentiasa membisikkan sebahagian mereka kepada sebahagian yang lain dengan kata-kata yang indah untuk menipu. Dan jikalau Tuhan engkau kehendaki mereka tidak dapat melakukannya, maka biarkanlah mereka dan apa yang mereka dustakan. Pengajarannya, pertama, Sunnatullah iaitu ketetapan Allah. Setiap manusia pasti ada musuhnya, sama ada daripada jin ataupun manusia. Sama ada dia manusia biasa atau para nabi. Yang kedua, Allah sengaja menjadikan bagi para nabi dan orang yang beriman musuh dengan tujuan untuk menguji manusia sama ada manusia akhirnya dapat mengatasi nafsunya dan mentaati Allah, atau kalah kepada nafsu dan mentaati musuh. Yang ketiga, wajib berjaga-jaga daripada tipu daya syaitan, sama ada dari manusia ataupun jin. Yang akan sentiasa
berhempas pulas untuk menggoda dan menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dengan berbagai cara. Yang ketiga, yang keempat, wajib ke atas setiap orang yang beriman, wajib ke atas setiap orang yang beriman sentiasa berlindung kepada Allah dan berserah hanya kepadanya dalam menghadapi tipu daya dan kejahatan musuh. Sama ada jin atau manusia. Yang ke-5, senjata yang paling kuat dan ampuh untuk menghadapi tipu daya syaitan ialah zikrullah. Zikrullah. Sentiasa berzikir kepada Allah. Khususnya membaca ayat-ayat Al-Quran dengan mentadabburinya. Okey, ayat 113. وَلِتَسْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. Maksudnya, dan supaya hati-hati orang yang tidak beriman dengan akhirat akan condong kepada tipu daya syaitan, dan supaya mereka redha kepada tipu daya itu, dan supaya mereka melakukan apa yang mereka telah lakukan. Pengajarannya, pertama, tujuan utama permusuhan syaitan daripada manusia ataupun jin ialah agar manusia sentiasa melakukan kekufuran dan maksiat. Yang kedua, hanya orang yang tidak beriman, hanya orang yang tidak beriman dengan hari akhirat sahaja yang pasti akan tertipu, dengan tipu daya syaitan. Yang ketiga, sesiapa yang tidak beriman kepada hari akhirat
pasti dia tidak akan beriman kepada Allah dan Rasul. Dan pasti mereka lebih mudah tertipu dengan tipu daya syaitan. Okey, habis ya. Kita sambut tadabbur ayat seterusnya. Ada penulis baru ke? Ada. Ha? Okey. Kita sambung ayat 114. Kaitan ayat 114 dengan ayat sebelumnya. Kalau ayat sebelumnya Allah menceritakan tentang apa? Kalau sebelum-sebelum tu Allah menceritakan bukti-bukti kewujudan Allah, kebesaran Allah, dan juga bukti-bukti kebenaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah menceritakan bahawa orang-orang kafir ni sanggup suka meminta bukti yang baru. Maka mereka bersumpah dengan sungguh-sungguh, berjanji sekiranya ada bukti yang baru, mereka pasti akan beriman. Tetapi Allah jawab apa? Kalau Allah utuskan para malaikat sebagai bukti, ataupun Allah menghidupkan semua yang mati dan menceritakan kebenaran Nabi Muhammad, ataupun Allah menjadikan semua yang ada ni membenarkan kenabian Rasulullah, pun mereka tetap tidak akan beriman. Kemudian lepas tu Allah kata itu adalah sunnatullah. Semua para nabi ada musuh, maka begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, setelah Allah cerita semua tu, ayat hari ini Allah nak cerita apa? Kalau kamu tak ada bukti tentang kebenaran pegangan kamu dan bukti tentang kebenaran Allah cukup jelas, maka ayat hari ini Allah nak dorongkan, berimanlah kepada Allah. Jangan cari yang selain daripada Allah, sebab kamu tak ada bukti dah. Okey, auzubillahi minasyaitanirrajim. Apakah ni huruf istifham. Satu huruf ni dia panggil harfu istifham. Huruf. Kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan dalam Arab ni ada berapa jenis? Berapa? 3. Satu, ismun, kata nama. Yang kedua, fi'lun, kata kerja, kata perbuatan. Yang ketiga, huruf. Ini hamzah ni masuk dalam kategori huruf. Dan huruf ni banyak, ada huruf jar, ada huruf qasam, wallahi, waw kan. Ini ni huruf dinama huruf istifham. Istifham mana? Minta faham. Soalan ni sebenarnya apa tujuan? Bila kita bertanya, untuk minta faham ataupun untuk minta jawapan. Jadi bila saya kata anta talibun, adakah awak seorang pelajar? Itu soalan. Jadi di sini soalan. Tapi soalan dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran ada dua. Satu apa? Istifham ni ada dua. Satu hakiki, yang kedua majazi. Hakiki, hakikatlah soalan yang betul-betul nak minta maklumat, nak jawapan. Dah makan ke belum? Itu hakiki. Semalam pergi mana?
Yang kedua majazi. Majazi lawan dia hakiki. Bukan nak jawapan, tapi nak macam-macam tujuan. Nak perli. Dia tanya tapi bukan nak jawapan. Ni kenapa datang lambat ni? Soalan ke? Ada soalan tak? Kenapa datang lambat ni? Ada soalan kan? Hakiki ke majazi? Ha? Apa dah? Dua-dua. Kenapa selalu datang lambat ni? Apa tu? Oh, susah. Kalau anak kita balik pukul 12 malam, kita tanya, pukul berapa dah sekarang ni? Hakiki ke majazi? Ha? Majazi. Kita bukan nak jawapan, kita memang dah tahu pukul 12. Dia pun dah tahu pukul 12. Tapi kita tanya soalan kan, pukul berapa dah sekarang? Takkan mak tak tahu pukul 12 lah tu. Mana dia tak faham tujuan soalan. Faham? Jadi di sini soalannya, afa ghairallah, apakah maka ghaira selain Allah, abtaghi, aku mencari hakaman. Hakaman ni hakim, hakim. Hakim bahasa Arab mana? Kalau bahasa Melayu apa dia? Oh, bahasa Melayu hakim juga. Tak, hakim itu sebenarnya bahasa Arab. Pengadil ke? Penghukum. Okey, adakah patut selain daripada Allah aku mencari sebagai hakim? Ada soalan tak? Ini Allah suruh Nabi tanya orang musyrikin. Setelah bukti jelas kewujudan, kebesaran Allah, keagungan dan kebenaran Rasulullah, setelah jelas, Allah suruh Nabi tanya orang musyrikin, adakah patut aku mencari selain daripada Allah sebagai hakim? Adakah patut? Soalan, ada soalan kan? Hakiki ke majazi? Majazi kan? Nabi bukan nak jawapan, tapi Nabi nak apa? Nak menafikan perbuatan kamu. Nabi nak menafikan perbuatan orang musyrik Mekah yang bukti tentang kebesaran Allah dah cukup jelas dan banyak. Tiba-tiba dia masih mencari selain daripada Allah sebagai Tuhan yang disembah. Bahkan dia juga mengajak Nabi Muhammad pun sembah Tuhan selain daripada Allah. Adakah patut? Faham soalan? Jadi soalan di sini majazi, iaitu tujuannya nak menafikan pegangan orang musyrikin dan nak mengingkari perbuatan mereka sangat tak masuk akal. Faham tak? Macam anak kita lah. Kita yang lahirkan, kita besarkan, kita didik dia sampai besar kan. Tiba-tiba dia dengar cakap bapak kawan dia, mak kawan dia. Semua mak bapak kawan dia cakap, semua dia dengar. Kita cakap apa dia tak dengar. Kita pun buat soalan. Adakah patut kamu dengar cakap mak kawan kamu yang tak melahirkan kamu? Faham soalan? Soalan tu hakiki ke majazi? Majazi. Mana mak tu nak mengingkari perbuatan anak yang tak masuk akal. Boleh faham? Jadi adakah patut aku mencari selain daripada Allah sebagai Tuhan? Kemudian Allah beritahu, sebab apa kena sembah Allah sahaja? Kena jadikan Allah sahaja sebagai hakim. Hakim ni apa makna? Apa tugas hakim? Dan tugas kita, tanggungjawab kita kepada hakim? Dengan jelas, kalau kita percaya dia sebagai hakim, apa saja keputusan dia, patuh je lah. Jangan banyak songeh. Kan? Kalau nak lawan dia, jangan lantik dia sebagai hakim. Okey, sekarang sebab kenapa Allah saja yang layak menjadi hakim ataupun Tuhan. Sebab wahwa, dan dialah allazi yang anzala, telah menurunkan ilaikum, kepada kamu, Alkitab,
Kitab ni ialah Al-Quran. Mufassala. Mufassala apa makna? Apa dia? Kuat sikit. Tak, bukan itu maksud dia. Lengkap. Lengkap. Quran, dia yang menurunkan kitab itu sebagai mufassalah. Detail ataupun lengkap. Dia terjemah apa tu? Terperinci. Terperinci. Cuba buka surah An-Nahl ayat 20. 28 lah. An-Nahl 89. Saya nak ambil bahagian akhir tu. Wa nazzalna bawah. Wa nazzalna ada. Wa nazzalna alaikal kitab tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra wa busyra lil muslimin. Okey, cuba terjemah. Wa nazzalna, dan kami telah turunkan alaika, kepada engkau, Al-Quran, Al-Kitab. Apa fungsi kitab? Tibyanan. Apa makna tibyanan? Sebagai penjelasan. Penjelasan apa dia? Likulli syai'in, bagi setiap sesuatu. Jadi tibyanan likulli syai'in menghuraikan makna mufassalah. Faham tak? Ini dipanggil apa? Ayat Quran ditafsir dengan ayat Al-Quran. Jadi kalau orang tanya apa makna mufassalah, makna dia tibyanan likulli syai'in. Quran menjelaskan apa benda? Setiap sesuatu. Ada tak satu kitab undang-undang yang menceritakan semua aspek kehidupan manusia? Ekonominya, keluarganya, nikah kahwinnya, kemasyarakatannya, tenteranya, ada? Kepimpinannya, ada? Tak ada. Tak ada. Dan ada tak kitab yang bila buat, dia boleh sesuai untuk semua bangsa, semua manusia? Orang Jepun buat kitab tapi sesuai untuk orang Melayu. Ada? Tak ada. Yang orang Melayu buat pun kadang-kadang tak sesuai untuk orang Melayu. Betul tak? Sebab tu undang-undang manusia bukti tak sesuai apa dia? Selalu berubah. Pindah sana, pindah sini kan. Tak habis-habis pindah. Masyarakat semakin parah. Pindah pun semakin banyak. Dan ada tak kitab yang bila orang baca, orang faham, dia rasa selesai masalah dia selain pada Al-Quran? Ada? Baca novel kan, ya Allah, selesai masalah aku. Ataupun tengok drama kan, 100 siri, selesai masalah aku. Rupa-rupa masalah aku ada dalam drama ni kan. Boleh faham? Dan ada tak satu peraturan yang sesuai untuk sepanjang zaman? Zaman Jepun, zaman British, zaman India, semua sesuai. Daripada zaman Nabi Muhammad sampai kiamat. Ada tak selain pada Al-Quran? Sesuai? Tak ada. Mungkin timbul persoalan, kalau Allah kata Quran menjelaskan setiap sesuatu, ada tak perkara yang tak disebut dalam Quran? Ada tak? Ada? Tak ada. Cara memasak tom yum ada tak dalam Quran?
Ada? Tak ada. Tapi Allah kata tibyan likulli, apa mana likulli syai'in? Bagi setiap sesuatu. Mana masak tom yum adalah? Betul. Ayat berapa, surah apa? Tak, kita nak faham ni, likulli syai'in. Cara buat bangunan ada tak dalam Quran? Tak ada. Cara buat kapal? Cara buat kapal ada? Adalah. Siapa yang pertama buat kapal? Nabi Nuh. Allah sebut tak cara dia? Sebut. Mesti ada papan, mesti ada kayu. Allah sebut. Cuma tak detail lah. Jadi yang semua buat kapal tu daripada kisah Nabi Nuh. Cuma cara masak tom yum ke, buat kuih, nampak macam tak ada, tapi sebenarnya ada. Siapa boleh bagi ayat apa, surah apa? Oh, selama ni masak tak pernah rujuk pada Quran. Cuba buka surah Al-Anbiya ayat 7. Betul? Allah kata apa? Fas'alu. Ada ke? Ha? Ada. Ayat 7 betul kan? Tak ada tu tak jumpa cari lah tu. Ha? Al-Anbiya. Baca lagi. Saya tak ambil semua ayat. Ada ke? Ha? 7 ke 8? 7. Ha. Okey, apa maksud dia? Allah kata apa? Fasaluni fi amar. Fi amar menunjukkan perintah. Perintah menunjukkan wajib. Wajib kamu bertanya ahli zikri, orang yang berilmu. Sekiranya kamu tak tahu. Ada tak cara masak tom yum? Allah kata tanya orang yang pakar. Pergi tanya. Faham? Inilah jawapan dia. Kalau Allah nak cerita semua minum masakan apa semua, agak-agak ada berapa ayat Quran? Ha? Mungkin 6 juta pun tak habiskan. Jadi Allah bagi kaedah. Kalau tak tahu, tanya orang. Dan sebenarnya manusia secara semula jadi, bila dia tak tahu, dia akan tanya orang yang pakar. Betul kan? Nak beli tanah, dia tanya orang yang pakar dalam bidang tanah. Betul? Nak beli kereta, dia tanya orang yang pakar dalam normal, biasa. Cuma satu je masalah manusia ni. Ada satu masalah, dia tak tanya pakar. Apa dia? Bab agama. Betul tak? Kalau bab agama, dia tak betul-betul tanya pakar. Yang penting apa dia? Pakai serban? Berjubah? Tak, jubah ni bukan melambangkan kepakaran. Allah kata apa? Bertanyalah orang yang berilmu ke orang yang berpakaian macam ulama? Orang yang berilmu. Sebab itulah akhirnya agama mereka nampak macam tempang. Sebab dia tak ikut kaedah Allah. Bab apa saja bab dunia, pandai dia cari pakar. Tapi dalam bab agama, tangkap muak je. Betul kan? Betul tak? Yang tak ada dalil pun dia sapu. Okey. Kemudian Allah kata apa? Kami turun kepada engkau Quran sebagai penjelasan bagi setiap sesuatu. Wahudan dan satu tibyan, fungsi Al-Quran. Yang kedua, hudan, petunjuk. Petunjuk ni makna menunjukkan apa? Menunjuk kepada ni hakim, Allah yang maha hebat. Kalau nak kenal Allah, nak sembah mesti ada kenal dan cinta. Jadi kalau nak kenal dan cinta Allah hanya dengan Al-Quran. Quran akan menunjukkan kita siapa Allah yang sebenar. Yang ketiga, bila kamu dah baca Quran, jelas semua masalah ada disebut dalam Quran. Yang kedua, kamu akan dapat panduan. Dan bila kamu ikut, kamu akan dapat rahmat Allah, kasih sayang Allah. Hidup kamu akan tenang, bahagia. Apa masalah, kamu akan senyum. Sebab hidup kamu dipandu oleh
pencipta kamu. Dan kemuncaknya kamu akan dapat apa? Berita gembira. Apa dia berita paling menggembirakan bagi orang beriman? Syurga. Nampak tak susunan ni? Tibyanan, hudan, warahmah, wabushra. Dan semua ni tak mungkin berlaku kecuali untuk orang muslimin sahaja. Apa makna muslimin? Yang berserah diri kepada Allah sahaja. Kalau serah diri pada nafsu, serah diri pada guru dia tak akan dapat ni hudan, rahmat dan busyra. Okey. Surah apa ni? An-Nahlu ayat 80. Okey. Sebenarnya apa yang Allah nak beritahu ni? Adakah patut aku cari selain daripada Allah sebagai Tuhan, sebagai hakim? Adakah patut, sedangkan dia yang menurunkan Quran, dan Quran tu adalah lengkap. Adakah patut aku cari Tuhan lain lagi yang tak ada kitab? Kalau ada kitab pun tak lengkap. Sebenarnya kaitan dengan ayat yang lepas, banyak tak selalu tak orang musyrikin minta bukti baru pada Nabi Muhammad? Macam-macam dia minta. Bukit-bukit di Mekah jadikan emas, baru kami beriman. Tanah-tanah padang pasir di Mekah suburkan, baru kami beriman. Saya nak tanya, antara semua bukti mukjizat yang diminta oleh orang musyrikin dan mereka-mereka yang ingkar dengan mukjizat Al-Quran, yang mana paling hebat? Mukjizat mana paling hebat? Apa kehebatan Al-Quran dibanding dengan kalau Allah jadikan matahari terbelah ke, bulan terbelah ke, Mekah atau gunung semua jadi emas, dengan Quran lebih hebat kan? Di mana kehebatannya? Kuat sikit. Petunjuk apa? Saya nak tanya, kalau ada mukjizat yang hebat lah, contoh tongkat kan, tongkat. Dengan tongkat ni boleh tak kita nak ubah hati manusia dari jahat, daripada suka berdendam menjadi orang yang lembut hatinya, akhlaknya mulia dengan tongkat? Terus jadi baik. Boleh? Tak boleh, betul kan? Dengan apa boleh melembutkan hati manusia sehingga dia jadi manusia yang terbaik? Dengan apa? Quran je. Jadi mukjizat apa yang paling hebat? Quran lah. Kalau bulan terbelah, dia tak boleh menukar hati manusia. Betul tak? Kalau daripada batu bukit tu terpancar air, dia tak boleh melembutkan hati manusia. Tapi yang boleh melembutkan hati manusia ialah ayat-ayat Allah. Sebab tu Allah kata apa? Kalau Quran diturunkan ke atas gunung, apa akan berlaku? Kehebatan Al-Quran. Jadi Allah nak beritahu, yang kamu minta tu semua yang tak hebat. Yang ada depan mata kamu, yang Nabi duk baca setiap hari, sangat luar biasa. Tapi kamu buta hati, tak nampak. Betul kan? Tengok Nabi berjaya menukar orang yang sejahat Umar. Betul? Jadi orang yang layak menggantikan Nabi, layak menjadi khalifah kepada Abu Bakar. Nabi kata kalau ada Nabi selepas aku, Umar layak. Asalnya nak bunuh Nabi, asalnya bunuh ramai orang. Tiba-tiba Nabi kata Umar ni layak jadi Nabi. Siapa yang menukarkan Umar? Matahari terbelah ke, air terpancar daripada gunung? Al-Quran. Ini ramai yang buta hati ni. Betul? Mukjizat Quran lah mukjizat yang paling hebat. Sebab itulah semua mukjizat para Nabi habis bila Nabi itu mati. Tapi Nabi Muhammad, bila Nabi Muhammad mati, Quran terus kekal. Sebab inilah satu-satu mukjizat yang paling hebat dan sesuai untuk semua manusia dan sepanjang zaman. Hanya mereka yang buta saja tak nampak kehebatan mukjizat Al-Quran. Okey, kemudian wallazina, dan orang-orang yang atainahum, kami telah berikan kepada mereka Alkitab, Al-Quran. Ya'lamuna, mereka tahu.
annahu cuba terjemah. Sesungguhnya munazzalun. Apa makna munazzalun? Sesungguhnya Quran itu munazzalun, ia diturunkan min rabbika, dari Rabb. Apa mana? Pencipta engkau. Bil haq, dengan sebenarnya. Maksud sebenarnya ialah Quran tu betul-betul daripada Allah, bukan daripada Nabi Muhammad. Yang kedua, isi kandungan Al-Quran semuanya adalah hak, benar. Maka Allah larang, fala takunanna, maka janganlah, takunanna ada harfu taukid ni, nun taukid, maka jangan sekali-kali engkau menjadi minal mumtarin, dari orang-orang yang apa dah? Ragu-ragu. Okey. Allah kata apa ni? Sebagai bukti Quran ni adalah benar dan dia menjelaskan setiap sesuatu dan dia adalah mukjizat yang terbaik. Antara buktinya apa? Orang-orang yang kami beri kitab pada mereka sebelum Al-Quran, siapa? Siapa? Siapa contohnya? Yahudi. Apa kitabnya? Taurat. Yang kedua Nasrani. Apa kitabnya? Injil. Kan? Itu je yang kekal, yang lain dah tak kekal, kan? Jadi Allah nak bagi tahu bukti Quran itu adalah benar daripada Allah ialah orang-orang yang kami beri kitab sebelum Al-Quran ni, ya'lamuna, mereka tahu bahawa Quran tu betul-betul diturun daripada Tuhan engkau. Mereka percaya. Dari mana mereka tahu? Dari mana mereka percaya? Dalam kitab Taurat ada tak cerita akan datang Nabi akhir zaman dan akan turun kitab yang terakhir? Ada tak? Dalam kitab Injil pun ada. Dan mereka percaya tak? Tapi bila turun mereka tolak, kan? Makna apa tu? Makna apa? Mereka tolak bukan sebab Quran tak betul, tapi sebab mereka bodoh sombong. Bodoh sombong. Mereka dah akui pun sebelum tu. Maka kalau benar-benar Quran daripada Allah, kata mir rabbika. Beza tak? Munazzalun minallah, ataupun satu lagi munazzalun mir rabbika. Beza tak ayat tu? Diturun daripada Allah ataupun diturun daripada rabbika. Yang mana satu betul? Yang mana satu betul? Kalau ikut konteks ayat ni, mir rabbika, yang ni lah betul, kan? Tapi makna bukankah sama? Siapa Tuhan engkau? Allah lah. Siapa Allah? Tuhan engkau lah. Betul, kan? Tapi kenapa Allah tak guna munazzalum minallah? Apa mesej yang Allah nak sampaikan? Ialah apa mesejnya? Apa sebabnya? Apa ni? Allah bagi guideline. Tak, kita kalau saya kata ini surat daripada siapa? Ketua Polis nama apa? Ketua Polis nama apa? Ismail Sabri. Biar betul. PM nak tak ingat ketua polis PM. Ni tak dapat bantuan ni, Apa Sani ya?
Kalau saya kata ini surat daripada Datuk Sani, dengan satu lagi ayat saya kata ini surat daripada Ketua Polis Negara, yang mana akan terkesan dalam hati kita? Orang sama je. Kenapa? Pangkat kedudukan menggerungkan. Jadi kalau beza, Allah ni makna apa? Allah Tuhan yang disembah. Tapi kalau sebut Rabb ialah ni surat daripada pencipta kamu. Bila dia pencipta kamu, hebat tak dia? Dan bila kamu dicipta, lemah tak kamu? Maka terimalah surat ni, terimalah Quran dengan rasa hormat dan kehebatan. Jangan simpan, cium, tak. Betul tak? Ramai tak ambil Quran sekadar baca, lepas tu simpan, betul tak? Berbeza bila dapat surat daripada ketua polis, dia ambil, dia simpan ke, dia tengok betul-betul tu. Dan katalah surat tu dalam bahasa Urdu, dia buat apa? Dia buat apa? Dia simpan je? Tak, dia akan buat apa? Cari bangla, baca kan. Cari Bangla. Kenapa tiba-tiba cari Bangla? Sebab ni tak suka pada Bangla. Sebab nak faham dengan dia kan. Kenapa nak faham? Dia ketua polis je, bukan Tuhan. Kenapa ada rasa aku kena faham juga ni? Kenapa? Kenapa takut? Sebab dia ada kuasa. Dan kita takut mungkin kita buat salah. Dan mungkin kita ditangkap. Betul tak? Walaupun dia hanya manusia sahaja. Aku kena faham ni. Dan kita tak akan tangguh. Alah, tanya besok lah besok. Tak ada, betul tak? Sekarang tu juga kita kadang-kadang tengah makan pun terhenti makan. Ni surat daripada ketua polis ni. Terus berhenti. Buka. Biar sangat berbeza kita sambut surat daripada manusia yang berjawatan dengan terima surat daripada pencipta manusia yang berjawatan. Betul tak? Sekadar baca, simpan. Lepas tu bila dah khatam, rasa lega je walaupun tak faham sepatah pun. Ni, ini beza Allah sebut Rabbika. Rasalah kehebatan kitab ni. Sebab dia bukan main-main daripada pencipta kamu. Pencipta langit dan bumi. Pencipta makanan yang kamu makan setiap hari. Tuhan yang sangat hebat. Macam mana kamu boleh biarkan baca tanpa faham? Mana kamu tak ada rasa hormat pada Tuhan kamu. Betul tak? Okey, kemudian sebab tu Allah kata jangan jadi orang yang ragu-ragu. Maksud apa? Ramai tak sekarang orang Islam, saya tak cerita orang kafir. Orang kafir memang tak percaya pada Quran. Tapi orang Islam sendiri, ramai tak yang ragu-ragu pada Al-Quran? Ramai. Termasuklah yang membaca tu pun ragu-ragu pada Al-Quran. Apa bukti? Bila dia tak nak faham, dia ada keraguan tak pada isi kandungan Al-Quran? Ada faedah ke tak? Macam tak ada faedah, dia pun tinggal. Ragu-ragu tak? Ni ragu-ragu yang ramai tak sedar. Kalau kita yakin Quran tu baik, apa kita buat? Quran ni syifa, Quran ni rahmat, Quran pandu aku ke syurga, apa patut dia buat? Dia akan baca sampai faham dan nak ikut, betul tak? Tapi kalau baca tak nak faham, dia ada keraguan. Bahkan mungkin dia rasa Quran ni macam cerita dongeng. Asatiru awalin. Betul. Jadi Allah larang siapa ni? Jangan sekali-kali kamu ragu dengan Quran. Sebab dia diturun daripada Rabbika. Jangan ragu. Sebenarnya Allah larang siapa ni? Asalnya Allah cakap dengan Nabi Muhammad. Tapi mungkin tak Nabi Muhammad SAW ragu pada Al-Quran? Mungkin tak? Tak, mustahil. Jadi sebenarnya Allah tuju pada Nabi, tapi tujuannya kepada umat Nabi Muhammad. Berapa ramai yang letak Quran kat belakang. Mulut baca Quran, tapi bila kehidupan, dia ikut peraturan manusia. Betul kan? Bila bercakap, bila nak membeli, bila nak bekerja, semua pakai akal ataupun panduannya manusia. Itu makna ragu-ragu. Sebab itulah kita bila kita baca Quran, surah apa ni? Alhamdulillah, yang bermula dengan alhamdulillah. Alhamdulillah allazi anzala. Sambung.
ala abdihi al-kitab walam yaj'al lahu kan? Walam yaj'al lahu iwaja. Kemudian qayyiman liyunzira ba'san syadida. Apa tu? Min ladunka rahmah. Rahmatan. Min ladunhu. Wa yubashshira al-mu'minina allazina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana. Okey, cuba terjemah. Cuba tadabbur. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kita tahu dalam Al-Quran ada 114 surah kan? Dan berapa surah yang bermula dengan Alhamdulillah? Fatihah memanglah mula dengan Alhamdulillah. Satu. Kafi ini. Sebut yang selain daripada ni. Tak tahu. Surah Fatihah. Lepas tu surah Kafi 2. Surah Fatir. Alhamdulillahillazi fatiras samawati wal ard. Surah Saba. 4. Satu lagi. Surah Al-An'am. Al-An'am rasanya 5 semua. 5 ni 4-nya lepas Alhamdulillah Allah cerita pasal apa? Allah mencipta langit dan bumi, termasuklah Fatihah. Alhamdulillah Rabbil. Lepas Alhamdulillah Allah cerita pasal nikmat Allah cipta langit dan bumi. Fatiras samawati wal ard. Tapi satu je yang selepas Alhamdulillah Allah cerita pasal apa ni? Surah Kahfi. Pasal Quran. Kenapa 5 surah ni Allah mula dengan Alhamdulillah? Dan kita tahu apa makna Alhamdulillah. Kita puji Allah. Bila kita puji Allah? Bila Allah bagi nikmat lah. Betul kan? Jadi Allah mula surah ni sebab selepas tu Allah sebut nikmat. Yang 4 surah pasal nikmat Allah cipta langit dan bumi. Kalau tak ada langit dan bumi, ada faedah tak kitab Al-Quran? Tak ada faedah. Dan kalau ada langit dan bumi, tak ada Al-Quran, ada faedah tak hidup? Faham tak? Jadi 4 surah Allah cerita pasal nikmat langit dan bumi ciptaannya. Satu surah pasal Al-Quran. Antara Al-Quran dengan ciptaan langit dan bumi dan segala makhluk, yang mana lebih penting? Yang mana lebih penting? Al-Quran kan? Kenapa? Manual kan? Kita kadang-kadang kita nak buka kilang, beli mesin tu harga 10 juta. Dan kalau kita boleh gerakkan mesin tu dengan betul, keuntungan mungkin setiap tahun kita dapat 1 bilion. Tapi bila kita dapat gerakkan manual tu dengan betul. Macam mana nak gerakkan mesin tu? Kena ada manual dia tu, mesin harga 10 juta. Tapi buku manual dia tu harga berapa? Bagi sekali tu, masa beli mesin. Dia bagi free kan? Kalau kita beli mesin kat Jepun kan, 10 juta. Buku manual tu tertinggal kat Jepun. Ada faedah tak mesin tu? Kita sanggup tak pergi balik walaupun buku tu mungkin tak ada harga? Betul kan? Kenapa? Kalau buku manual tak ada, mesin tak boleh gerak, jangankan modal tak dapat, jangankan keuntungan tak dapat, modal pun hangus 10 juta tu. Faham tak? Jadi Allah nak bagi tahu cipta langit dan bumi itu mesin dia. Kalau kamu betul-betul guna kehidupan kamu di atas muka bumi ini dengan manualnya Al-Quran, kamu akan dapat apa? Syurga. Bukan 10 bilion untung, syurga. Maka yang paling penting dalam hidup kita pada
Alhamdulillah allazi anzala ala abdihi kitab. Ar-Rahman allama al-Quran. Allah sayang pada kamu, maka sebab itulah Allah allama al-Quran. Dengan kamu belajar Al-Quran, dengan kamu kenal Allah, dengan kamu sembah Allah, kamu akan dapat jauh lebih baik daripada dunia dan segala isi. Boleh? Ini ramai manusia tertinggal. Dia ambil bumi je, dia ambil nikmat dunia saja, tapi manual dia tertinggal. Itu bahaya tu. Orang tu dalam bahaya. Okey, kita sambung. Wa tammat, ayat seterusnya, dan tammat. Apa makna tammat? Telah sempurna, kan? Yang P.Ramlee, Fila P.Ramlee kan, di akhir last sekali dia tulis apa? Tamat. Cuma tak ada sabdu je. Sebenarnya dia ambil di sinilah. Mungkin dia pernah tadabbur surah ni kot, ayat 115 lah. Tamat, selesai. Apa makna tamat? Telah sempurna, kamulat. Kalau bahasa Arab, tamat makna dia kamulat. Tamat makna dia kamulat. Saya nak sebut kata Ar-Raghib Al-Asbahani, ahli pakar bahasa. Maksud dia kata apa makna tamat ni? Dari segi bahasa, tamat, dengar, tamat ialah sesuatu yang lengkap, yang tidak perlu ditambah. Tamat dalam bahasa Arab ialah sesuatu yang lengkap dan tidak perlu ditambah. Yang Allah kata apa? Surah Al-Ma'idah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini aku dah lengkapkan agama dan aku telah redha Islam sebagai agamaku. Apa makna lengkap? Jangan tambah. Bila kamu tambah, itu bukan agama Allah. Sebab agama Allah telah lengkap. Jadi Allah kata wa tammat, telah lengkap. Kalimatu rabbika. Ini apa pula dia? Yalah, apa dia? Apa maksud kalimah di sini? Ada dua tafsir. Pertama, Al-Quran. Kalimatu rabbika, tafsir pertama, telah lengkap Al-Quran. Tu mufassalah. Yang kedua, kalimatu rabbika ialah apa saja yang Allah takdirkan. Islam mulia, orang kafir hina, itu satu ketetapan yang tak akan berubah. Siapa beriman dia akan mulia, siapa yang ingkar dia akan hina dunia dan akhirat. Itu juga makna kalimatu rabbika. Dalam terjemah dia terjemah apa? Al-Quran kan? Telah lengkap Al-Quran. Tuhan engkau, pencipta engkau. Sidqan, kebenarannya. Apa maksud? Satu, kebenarannya. Yang kedua, adlan dan keadilannya. Apa maksud? Ada dua. Satu, sidqan, benar. Yang kedua, adil. Maksudnya ialah Quran dari segi cerita semua adalah benar. Banyak tak cerita dalam Quran? Cerita pasal umat dahulu, cerita Nabi Adam, cerita kaum Samud, kaum Nabi Nuh. Benar ke? Ada kemungkinan salah. Cerita pasal akhirat, cerita pasal azab kubur, ada kan? Benar ke salah? Benar. Yang kedua, dalam Quran ada hukum hakam. Semua hukum hakam dalam Quran, mencuri potong tangan, rejam dan sebagainya, semua adalah adil. Tidak ada undang-undang yang paling adil melainkan undang-undang Allah. Tidak ada cerita yang paling benar melainkan cerita dalam Al-Quran. Betul kan? Betul. Setuju tak? Betul. Tapi buku mana yang kita baca sampai habis dan faham antara Quran dengan buku lain? Buku mana? Apa dah?
Mulut kata setuju kan? Quran lah paling benar, Quran lah paling adil, tapi Quran lah paling yang tak difahami. Betul? Saya bagi contoh hukum Islam. Surah Al-Baqarah. Walakum coba cek, walakum fil qisasi hayatun. Walakum fil qisasi 179 Al-Baqarah. Ya ulil albab. Ya ulil albab la'allakum Surah Al-Baqarah ayat 179. Okey, cuba tadabbur. Walakum. Lakum apa dah? Waw dan lakum, bagi kamu, untuk kamu, fil qisas, dalam hukuman qisas. Apa makna qisas? Qisas ni mana hukum balas lah. Kalau orang tampar kita, kita boleh tak tampar yang sama? Dia tampar 3 biji, kita boleh tampar 3 biji. Berdosa ke tak? Tak, itu adil. 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 Kalau dia membunuh, hukumnya bunuh. Bunuh. Kalau dia tumbuk kat kita, kat mata sampai bengkak lebam, boleh tak kita tumbuk sampai lebam juga? Tapi sebelah yang samalah. Boleh kan? Itu adil. Semua keadaan tu hukum kisah. Yelah, semua keadaan. Tapi Islam bagi keadilan, tapi Islam bagi yang lebih baik daripada keadilan. Apa dia? Maafkan. Maafkan. Okey, cuba tengok dalam hukum ni. Walakum fil qisas. Bagi kamu dalam hukum qisas ada hayatun, kehidupan. Hukum kisah ni salah satunya hukum bunuh balas. Bila bunuh balas, hidup ke mati? Hidup ke mati? Gantung kepada kalau kata dia bunuh, kena bunuh. Yalah, mati ke hidup? Matilah. Mati kan? Jadi A bunuh B, berapa yang mati? Mati dulu satu lah. A bunuh B, satu mati kan? Kemudian hukum kisah dilaksanakan pada A, 2 mati kan? Tapi Allah kata pada hukum kisah ada kehidupan. Apa kehidupannya? 2 yang mati. Faham tak? Faham soalan? Faham soalan. Jawab. Tapi tak faham maksud. Faham soalan tapi tak faham maksud. Kalau ada 2 mati, macam mana ada kehidupan tu? Faham soalan tapi tak faham maksud. Tak faham lah tu. Apa dia? Oh, yang lain selamat. Tapi ada tak yang mati? 2. Tapi Allah kata kehidupan. Tapi dah ada mati. Tak, Allah kata hidup. Allah kata hidup. Itu ada penambahan. Tak, sebenarnya Allah nak bagi tahu bila betul-betul hukum kisas dilaksanakan, tak ada. Sebab itulah orientalis, orang kafir, dia buat tuduhan pada Islam. Islam ni melaksanakan hukum bukan semakin mengurangkan kematian, tapi menambahkan kematian. A bunuh B, mula-mula B yang mati. Orang kafir kata apa? Tengok hukum Islam zalim, menambahkan satu lagi kematian, hukum kisah, 2 mati. Betul? Daripada 1 jadi 2. Dia kata tengok hukum Islam. Betul kan? Nak jawab macam mana? Sebab ada hukum tu dia takkan bunuh. Sebab kalau dia pun kena bunuh. So dia takkan bunuh. Dia kan tak akan buat pembunuhan sebelum tu. Jadi sebab ada hukum kisas, A ni tak jadi bunuh B. Sebab dia akan mati juga. Sebab jadi dia bunuh. So dia takkan buat benda tu. Jadi duduk hidup. Kalau betul hukum kisah dilaksanakan, tak ada siapa akan bunuh. Sebab
Siapa yang nak membunuh untuk dibunuh kembali? Siapa dia? Tak ada. Orang biasa dia bunuh orang, dia nak hidup. Betul tak? Kalau betul dia laksanakan hukum kisah, tak ada siapa akan membunuh sesiapa. Yang dah nak bunuh tak jadi, yang baru nak belajar membunuh pun tarik balik. Kan? Faham tak? Di situ ada kehidupan. Dan bila semua takut nak membunuh dan tak nak membunuh, kita yang patut dibunuh rasa aman tak? Amanlah, sebab semua takut membunuh. Jadi bila kita aman, itulah hayatun, kehidupan. Itulah hukum Islam. Faham tak? Sebab tu zaman Nabi tak ada pembunuhan. Kalau bunuh pun bunuh orang kafir. Kan? Tapi sekarang banyak tak bunuh-membunuh dan tak pernah selesai. Bahkan lagi parah, bapa bunuh anak, anak bunuh bapa, suami bunuh isteri, isteri bunuh. Sebab apa? Tidak ada. Sebab itulah Allah kata, siapa yang akan faham ni, hukum kisah ada kehidupan. Siapa dia? Ya ulil albab. Orang yang tak berakal, tak berfikir, dia kata apa? Hukum kisah zalim. Sebab dia tak berakal. Okey? Jadi Allah kata telah lengkaplah Al-Quran ataupun ketetapan Allah. Dari segi berita semuanya benar. Dari segi hukum semuanya adil. Kita boleh berkata kan, tapi dari segi pelaksanaan kita tak pakai pun hukum Allah. Walaupun mulut kita kata Islamlah paling adil. La mubaddila. Sebab itulah contoh kan, hukum ketetapan manusia pasal SOP kan, SOP kan, ada negeri boleh rapat saf, ada negeri tak boleh, ada negeri tak perlu pakai mask kan, ada negeri kena pakai. Negeri mana ni? Dalam satu negara, betul tak? Kenapa satu negara 1 PM tapi undang-undang berbeza? Pasal apa? Ada tak adilan? Ada tak keadilan? Ada. Kita berasa tak puas hati kan? Kenapa ni? Pergi luar negara, lagi dah lama tak pakai mask. Sampai rasa kalau boleh pindah nak duduk negara lain. Kita pun pening. Ada satu masjid tu, saya pergi bebas je. Ada satu masjid tu, waktu salat subuh, saya dengan tim saya tak pakai. Masjid tu tegas. Ni, dia tunjuk, ni tak pakai mah, pakai. Selagi kita tak pakai, dia tak komat. Kelang kabut, jadi isu bising pula. Dia kata datang daripada mana? Kuala Lumpur. Ini Manjung lah. Manjung kat Malaysia kan. Tengok undang-undang manusia kan. Kita pun pening. Tapi kalau hukum Allah, satu je. Okey? La mubaddila. Tidak ada mubaddila. Apa dia mubaddila? Yang menukar, mengubah li kalimatihi, bagi kalimahnya, iaitu Al-Quran ataupun ketetapan Allah. Mana undang-undang Allah satu benar, yang kedua adil, dan tak akan berubah sampai bila-bila. Tak ada siapa boleh ubah. Sebab itu Allah jadikan Quran sesuai untuk sepanjang zaman. Sebab itu tak boleh diubah. Kenapa? Nak ubah memang Allah jadikan untuk sepanjang zaman. Gunalah bangsa apa sekalipun, di mana-mana Quran memang sesuai. Ada tak satu kitab yang pembacanya lebih ramai daripada pembaca Al-Quran? Ada? Tak ada. Ada tak satu kitab yang pembacanya tak pernah jemu membacanya selain pada Al-Quran? Tak ada. Wa huwas sami'u, dan dia maha mendengar, al-alim, lagi maha mengetahui. Kenapa Allah sebut dua sifat ni? Apa kaitan? Biasa Allah sebut di hujung ayat tu dua sifat, kaitan dengan cerita sebelum tu. Mana kehebatan Allah menurunkan kitab yang
semua ceritanya benar dan semua hukumnya adil. Apa sebab? Sebab Allah Maha mendengar apa saja yang manusia cakap. Yang cakap dulu, yang cakap sekarang, yang akan datang, yang cakap secara sembunyi, yang cakap secara, semua Allah tahu. Maka Allah buat hukum berdasarkan apa? Semua apa yang manusia cakap. Berbeza dengan undang-undang manusia. Kadang-kadang manusia buat undang-undang, adakah berdasarkan apa yang diluahkan oleh semua manusia? Tak, kadang-kadang yang dicakap dia tak dengar pun, dia buat je. Kemudian yang kedua, Allah Maha mengetahui. Allah buat hukum berdasarkan ilmu Allah, dan ilmu Allah tahu yang dulu, yang sedang, yang akan datang. Jadi pastilah hukuman Allah itu adalah paling adil dan paling benar. Kemudian satu lagi, wa in tuti', dan sekiranya tuti'. Lepas ni Allah beritahu, lepas Allah jelaskan kehebatan, kelebihan Al-Quran sebagai mukjizat yang terbaik, yang kalau siapa nak beriman dah cukup dengan Al-Quran, tak perlu bukti yang lain. Lepas tu Allah begitu, akhirnya manusia ikut apa juga. Wa in tuti', dan sekiranya engkau taat ataupun patuh aksar kepada, aksar apa dia? Kepada kebanyakan. Man, siapa? Fil ardi, di bumi, yudillu, dia akan sesatkan, an sabilillah, dari jalan Allah. Apa maksud ni? Allah nak beritahu, walaupun bukti kebenaran Allah cukup besar dan banyak, dan Quran mukjizat yang terbaik, yang kekal, tapi akhirnya manusia ikut yang mana? Panduan manusia apa dah? Ukurannya? Ramai orang buat. Betul tak? Allah dah beritahu. Jadi kita jangan terkejut bila orang buat alasan, ini orang yang paling ramai buat. Jangan terkejut, sebab Allah dah beritahu. Dan di sini juga Allah nak beritahu, ukuran kebenaran bukan berdasarkan ramai. Ukuran kebenaran ialah berdasarkan fakta, dalil. Sebab itulah, yang mana lebih ramai? Maksud syurga ke neraka? Neraka. Berapa peratus masuk syurga? Berapa peratus masuk neraka? Tak ada Nabi sebut dalam satu hadis. Satu peratus daripada berapa? 100%. Bukan. Dalam satu hadis Nabi kata dia akhirat besok, daripada 1,000 satu syurga, 99 neraka. Ini hadis sahih. Bukan 1% ni. Berapa peratus ni? 0.1. Ni. Kalau kamu taat pada kebanyakan orang, inilah tempatnya. Sahabat bila dengar ni, sahabat terkejut. Macam mana nasib kami ni? Dalam 1,000 seorang je boleh masuk. Tapi kita bila dengar angka ni macam okey je kan? Tak okey? Okey. Jadi ukuran, sebab tu satu hadis Nabi kata, bila Nabi pergi ke akhirat besok, Nabi tengok ada kumpulan ramai. Maka Nabi kata, itu pengikut aku. Allah kata tak, itu pengikut Nabi Musa AS. Lepas tu Nabi tengok kumpulan yang ramai lagi. Maka itu adalah pengikut Nabi Muhammad. Dan ada ketika Nabi tengok, Nabi itu, ada Nabi yang 3 orang je pengikut. Ada Nabi yang 2 orang saja pengikutnya. Ada Nabi yang seorang je pengikutnya. Dan ada Nabi yang seorang pun tak ada pengikut. Hadis sahih. Dahsyatnya Islam, kebenaran. Walaupun Nabi pendakwah yang hebat, tapi seorang pun tak ikut.
Jadi kalau kita ustaz-ustaz biasa je, tak ada orang ikut, jangan sedih lah. Jangan sedih, jangan kecil. Follower kita 3 orang je, jangan terkejut lah. Okey. Nabi Nuh berapa follower dia? Nabi Nuh. Lebih kurang 70 orang je. 70 orang. Dalam tempoh 950 tahun. Okey. In yattabi'una. Tidaklah. Yattabi'una. Mereka ikut. Tidaklah mereka ikut illa kecuali az-zann, sangkaan. Ini penyakit ni. Penyakit. Yang ramai ikut orang ramai ni, apa asas dia? Apa rujukan dia? Apa dia? Tapi dalam ayat ni Allah sebut, apa asas ikutan dia? Yalah, dia ikut majoriti, tapi asas dia ikut tu apa dia? Sangkaan, zon. Zon ni makna apa? Lawan dia yakin. Sebab tu yang ikut orang ramai ni kalau tanya, ada dalil tak? Saya rasa lah. Itu zon lah tu. Kalau ustaz cakap takkan salah, itu zon lah tu. Sebab Islam tegak di atas dalil. Ada 6,000 ayat. Sebab itulah Islam ni melengkapkan. Ada tak dalam hadis cara nak masuk tandas? Ada. Ada tak cara nak bersama suami isteri? Ada, lengkap. Ada tak cara menguap? Ada. Cara bertayamum? Ada. Bila naik jalan tinggi buat apa? Bila turun jalan rendah buat apa? Ada tak? Ada tak agama yang selengkap itu? Menunjukkan apa? Agama tu semuanya ada dalil. Takkanlah kalau menguat ada dalil, zikir 1000 tak ada dalil. Pelik tak? Menguat pun ada dalil sahih. Bila menguat, Nabi kata tutup mulut. Takkanlah zikir 1000 ke 10,000 tak ada dalil. Cara nak masuk tandas pun ada dalil. Cara mandi wajib pun ada dalil. Betul tak? Macam mana cara dia? Ni zon ni semua zon. Zon. Ustaz saya tahu tak masuk tu bismillah aja, kan? Tu masuk tandas, kan? Tapi cara mandi ada. Subhanallah, detail lengkap. Mana yang jenis buat agama tak ada dalil memang sumbernya zon. Tak ada alasan. Semuanya ada dalil. Wa inhum, dan tidaklah mereka illa kecuali yakhrusun, mereka berdusta. Berbeza yakhrusun dengan kadzab. Dia wallahu alam, kadang-kadang Allah guna perkataan yang berbeza tapi makna dia sama. Yakhrusun makna mereka berdusta. Tengok kesan bila sumbernya adalah sangka, kesannya apa? Memang dia akan berdusta. Telah bersabda Nabi tak cakap, memang penipu. Ramai tak macam tu? Dia bila jumpa maklumat je, dia tak check. Mana zan lah. Bila zan, dia membawa kepada yakhrusun. Dan kalau kita belajar bahasa Arab, yakhrusun ni fa'il apa? Fa'il apa? Fa'il mudhari' menunjukkan apa? Puak-puak ni dulu, kini dan selama-lamanya menipu. Bila sumbernya ialah zan. Okey. Terlalu ramai ni orang yang bercakap tentang agama tapi sumbernya ialah zan. Sabda Nabi tapi sebenarnya tidak ada pun hadis dan sahih. Okey, cukup lah. Ada soalan tu pasal tadabbur? Coba buka surah
Al-Baqarah ayat 78. Surah Al-Baqarah ayat 78. Okey, semua baca terjemahan dia. Boleh faham ke tak? Siapa yang faham boleh huraikan sikit. Hari ni cuti hari apa? Cuti hari apa ni? Bukan 16 hari bulan. Hari ni 16. Oh, saya tak tahu cuti. Okey. Boleh faham? Siapa nak cerita? Ayat yang Ustaz baru cakap tu lah, kalau macam kita betul-betul ke macam berbanding pada ayat sebelum ni, kita tanya kepada media pakar. Jadi kita jangan menduga, kita jangan fikir sendiri-sendiri, tapi kita kena dapatkan benda yang sahih betul. Tapi mula-mula Allah kata apa? Wa minhum, ada sebahagian mereka yang ummiyun. Apa makna ummiyun? Apa makna buta huruf? Tak pandai membaca dan tak pandai menulis. Itu asal makna buta huruf. Tapi dalam ayat ini Allah nak beritahu definisi baru orang yang buta huruf. Siapa ni? Baca lepas tu. La ya'lamunal kitab. Mereka yang tak faham kitab. Dia boleh baca, boleh menulis, tapi tak faham kitab. Ataupun lebih tepat, mereka tak beramal. Maka Allah kata orang ni sebiji sama dengan orang buta huruf. Apa persamaannya? Dia ni boleh membaca, boleh menulis. Yang ni tak boleh membaca, tak boleh menulis. Tapi akhirnya Allah kata sama je 2 kali 5. Apa persamaannya? Kalau yang buta huruf betul-betul ada ilmu tak? Tak ada ilmu sebab apa? Tak boleh baca. Yang ni boleh baca, boleh menulis, tapi tak ada ilmu juga. Sama tak? Samalah. Ini jenis buta huruf versi baru. Versi baru. Siapa yang tak faham kitab, Allah kata ummiyun. Lepas tu Allah kata apa? Wa inhum illa, tidaklah mereka kecuali mereka bersangka, zan. Kenapa mereka bersangka? Sebab bila dia tak ada ilmu, dia sangkalah, betul tak? Saya rasalah, itu tak ada ilmu tu. Kalau dia ada ilmu, qala Rasulullah, surah sekian, ayat sekian. Boleh faham? Okey, ada soalan? Sebelum kita masuk hadis. Dia ni Ustaz, ayat Al-Quran kan ada pasal kitab Taurat. Ya. Ya. Mana ni ayat 79? 8. Okey. Ayat ni Allah nak mencela siapa ni? Ahli kitab. Ahli kitab ni mereka faham tak kitab mereka? Faham tak? Faham, tapi Allah kata la ya'lamu, mereka tak tahu. Sebab apa? Sebab tak beramal. Jadi ulama sepakat mengatakan semua ayat Quran bukan berdasarkan sebab ayat Quran turun, tapi pengajarannya berdasarkan keumuman. Mana Allah nak beritahu pengajaran. Kalau ahli kitab tak beramal, maka dia macam orang tak faham, macam orang tak berilmu. Maka kamu ni ahli Al-Quran,
kamu umat Nabi Muhammad. Kalau ada sifat macam ahli kitab, kamu 2 kali 5. Kamu ada Quran tapi tak faham, ataupun faham tapi tak beramal, kamu dengan ahli kitab sama-sama. Ataupun dengan kata lain, Allah nak beritahu, kamu jangan jadi macam ahli kitab tu, baca tapi tak faham. Okey, jadi pengajaran untuk semua. Okey, kalau tak ada soalan, kita baca hadis. Boleh tak salah seorang baca hadis terjemahan tu? Sebab ada yang terlalu panjang. Kalau saya baca Arab jadi lagi panjang. Kita dah start tau. Ada yang Dah. Kita dah start. Sambung je. Siapa ingat berhenti kat mana? Surat 11 paragraf yang keempat. Boleh tak baca yang terjemahan tu? Kata Ka'ab, hanya segelintir sahaja orang yang tidak mahu ikut dalam angkatan perang itu. Kami menyangka perbuatan mereka itu tidak disedari oleh Nabi Muhammad SAW selama tidak ada wahyu daripada Allah. Sewaktu Nabi Muhammad SAW berangkat, buah-buahan sedang masak ranum dan berehat di bawah pokok. Buah-buahan itu nyaman sekali. Okey. Kata Ka'ab bin Malik, dia kata tak ramai yang tak pergi, yang tak pergi berperang, tak ramai. Dan yang lebih ramai ialah yang pergi. Jadi Nabi tak perasan. Sebab yang tak pergi tak ramai, yang pergi ramai, maka Nabi pun tak perasan siapa pergi, siapa tak pergi. Faham? Lagi pula zaman dulu bukan zaman sekarang. Siapa yang pergi, daftar nama kan? Jadi zaman Nabi, siapa nak pergi berperang tak ada daftar nama. Jadi yang kumpulan kecil ni ambil peluang. Ambil peluang apa dia? Nabi tak tahu pun. Kita ponteng je lah. Kemudian masa tu dia kata apa? Masa peperangan Tabuk tu yang berlaku pada tahun 9 Hijrah, cuaca sangat panas dan buah-buahan sedang masak ranum. Tengok Allah uji manusia. Allah uji manusia ketika apa? Ketika manusia sedang cinta kepada dunia dan tak suka kepada kesusahan. Cuaca sangat panas, perjalanan sangat jauh. Tiba-tiba masa itulah musangking dah masak. Cabaran. Okey, baca lagi. Saya menyukai buah-buahan dan Boleh kuat sikit. Saya menyukai buah-buahan dan berehat di bawah pokok-pokok itu. Kata Ka'ab bin Malik, saya memang suka buah-buahan. Masa itulah Nabi suruh pergi berperang. Pengajaran di situ apa dia? Apa pengajarannya? Dan pengajarannya ialah Allah sengaja bila Allah suruh sesuatu perintah, masa itulah Allah buat sesuatu yang manusia memang nak. Contoh macam Bani Israel yang tangkap ikan hari Sabtu kan. Masa tu dia kata tak nak tangkap sebab nak beribadat. Masa tu Allah bagi ikan banyak, sengaja. Allah nak test betul tak cakap ni. Jadi masa Nabi suruh pergi berperang, masa tu Allah jadikan buah-buahan masak ranum. Aku nak tengok kamu cinta buah-buahan ke cinta Allah? Kan? Masa tengah dia cakap nak pergi kelas, masa tu ada 5 kenduri kan. Pergi kenduri ke nak pergi kelas kan. Okey. Sambung. Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam bersiap-siap diikuti oleh kaum muslimin. Saya ikut mula bersiap-siap dengan beliau, tetapi kemudian saya berhenti. Akhirnya tidak ada satu pun kerja yang saya selesaikan. Dalam hati saya berkata, sekiranya mampu, bila-bila masa pun saya dapat ikut berangkat. Saya memang selalu melambat-lambatkan kerja saya sehingga sementara orang lain sibuk bersiap sedia, saya sendiri belum ada persediaan sama sekali. Okey.
Tengok Ka'ab bin Malik cerita, aku bersiap juga tapi main-main. Aku kata tak apalah, nanti aku pergilah. Pengajarannya sangat besar. Pengajarannya apa? Bila datang perintah Allah ataupun bila datang peluang nak buat kebaikan, jangan. Bila kita tangguh, Allah jadikan tak jadi langsung. Ni kisah Ka'ab bin Malik. Dia nak pergi dengan tak nak pergi sama banyak. Dia buat persiapan juga tapi main-main, tak sungguh-sungguh. Maka Allah jadikan apa? Tak pergi langsung. Maka pengajaran untuk kita apa? Bila ada peluang buat kebaikan, terus terima, terus buat. Kita pernah belajar satu ayat kan? Allah akan bolak-balikkan hati manusia dan pendengaran manusia bila mereka tak beriman kali pertama kan? Bila datang peluang mereka tak beriman, lepas tu Allah tutup. Macam Ka'ab bin Malik ni. Tangguh kebaikan, akhirnya tak jadi terus. Terfikir nak baca Quran, baca terus. Bila terfikir nak baca Quran, lepas tu tengok telefon. Jangan layan. Bila layan telefon, memang tak jadi lepas tu. Ada pengalaman? Sangat banyak pengalaman kan? Sangat banyak kan? Kadang-kadang kita nak solat fardu kan? Sebelum tu kita nak solat sunat. Ada peluang dah, relax je. Tak ada buat apa-apa. Tiba-tiba masuk mesej. Ini Ustaz Mu'in ni, nanti mesti penting kan? Jangan layan. Walaupun Ustaz Mu'in, jangan layan. Sebab apa? Bila dia layan, syaitan akan heret-heret. Tengok-tengok terlepas solat sunat qabliyah. Lepas tu tengok-tengok terlepas sah pertama. Besar tu ganjaran pahala. Jadi bila ada peluang, jangan melewatkan. Bila melewatkan, Allah tak akan bagi dah. Macam Ka'ab bin Malik. Okey, sambung. Kemudian saya bersiap-siap tetapi berhenti lagi. Sehingga satu kerja pun tidak selesai. Begitulah keadaan saya, terus-menerus melambatkan persiapan sehingga orang lain sudah mula bergerak tetapi saya belum lagi. Saya fikir akan ikut bergerak juga tetapi lambat sedikit dan saya yakin saya dapat menyusul mereka dari belakang. Alangkah baik sekiranya rancangan saya itu dapat saya lakukan tetapi sudah ditakdirkan tidak. Tengok syaitan pujuk. Syaitan kata apa? Nak bergerak juga tapi Lambat sedikit. syaitan pujuk. Ada satu surau tu saya tengok. Imam dia selalu lambat. Jadi menyebabkan orang tertunggu-tunggu kan. Kadang-kadang orang komat dah. Sebab dah lama orang komat. Dah habis komat dia pun sampai. Jadi terpaksa tunggu walaupun dah komat. Saya kata dalam hati apa dia? Ini memang betul-betul talbisu iblis. Kamu imam kan? Patut tunjuk contoh terbaik. Jangan kerana kamu contoh tak terbaik, orang pun pandai image imam tak bagus. Kan? Yang kedua, orang kata mana persepsi dia sangat buruk lah kan? Melambatkan orang dan mungkin ada orang ada urusan kan? Berdosa tak? Menangguhkan kerja orang sebab kamu. Puncanya apa? Tangguh sekejap lagi, sikit lagi. Main dengan anak kan? Aku tak apa, aku imam, orang tunggu. Dosa. Okey? Sambung. Selepas Nabi Muhammad SAW dan seluruh pasukan perang itu pergi, setiap kali saya keluar rumah, keadaan sekeliling menyedihkan hati. Saya sedar saya menjadi tontonan orang dan boleh sahaja saya dituduh bukit ataupun saya dianggap orang yang dalam keadaan uzur ataupun orang yang lemah. Subhanallah. Bila Nabi dah sahabat berangkat, dia dah tertinggal. Bila dia pergi keluar rumah, pergi ke masjid Nabi, siapa yang ada? Orang tua yang memang tak pergi berperang. Perempuan, budak-budak, satu lagi munafik. Dia kata, ya Allah, teruknya aku bersama orang munafik. Ataupun aku bersama perempuan. Aku ni macam perempuan. Dia terasa. Tengok syaitan, akhirnya dia menyesal. Tapi dah terlambat. Okey, sambung. Rupa-rupanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam teringat pada diri saya sehinggalah beliau sudah sampai di Tabuk. Pada suatu waktu Nabi dia kata Nabi tak teringat pada dia. Nabi tak sebut nama dia. Sebab ramai kan? Ramai. Jadi Nabi tak sebut nama dia sehinggalah sampai ke Tabuk.
membuatnya. Dijawab oleh seorang daripada keluarga Salamah, dia dihalang ikut serta oleh pakaiannya yang indah-indah dan oleh pemandangan yang permai di sekelilingnya. Sama sikit lagi. Muaz bin Jabal kemudian berkata, tidak baik saudara berkata begitu, wahai utusan Allah. Demi Tuhan, kita semua tidak memandang pada Ka'ab kecuali yang baik-baik sahaja. Okey. Bila sampai ke Tabuk, kita tahu tak jarak Madinah dengan Tabuk berapa jauh? Saya dah beritahu kan? Ha? 600 km. Dan pergi pula ada berjalan kaki, ada pergi naik unta kan. Cuaca sangat panas. Allah nak test sebenarnya tak berlaku peperangan. Jadi sampai Tabuk, Nabi tanya, mana Ka'ab bin Malik? Yang penting tu. Yang Bani Salamah kata apa? Ka'ab bin Malik ni tertipu dengan pakaian yang indah. Mengumpat tak? Mengumpat. Dia nak ada penyakit hati lah tu. Sepatut dia pertahankan. Tapi ada seorang sahabat yang hati bersih, Mu'adz bin Jabal, dia kata apa? Jangan kita bersangka buruk pada dia. Mungkin dia ada hal. Ini mengajar kita bila kawan kita tak datang dalam majlis yang baik, terus bersangka baik. Jangan. Dia tu memang selalu tak datang. Aku kenal lah dia. Kan? Dapat dosa. Dia tu kenapa tidur? Ustaz, memang daripada dulu lagi dia tidur. Kita menambahkan lagi dosa. Jangan. Okey, lepas tu? Nabi Muhammad diam, tidak berkata apa. Dalam keadaan itulah beliau nampak ada semacam bayang-bayang orang berpakaian satu putih dalam padang morgana. Beliau kemudian bertanya, saudarakah itu Abu Khaisamah? Memang orang itu adalah Abu Khaisamah Al-Ansari, orang yang pernah bersedekah dengan segenggam kurma sehingga dia menjadi cacian golongan munafik. Okey. Dia sekejap tu, ini sebelum berlaku peperangan lah. Tiba-tiba Nabi nampak satu kelibat manusia berpakaian putih. Nabi berkata, kun Aba Khaisamah. Aku agaklah dia ni adalah Abu Khaisamah, seorang sahabat Nabi daripada Ansar. Bila datang dekat, betul-betul apa yang Nabi agak. Dan lelaki ni, dia datang lewat sikit lah. Dia datang kemudian, tapi datang juga. Dia ada sejarah. Dia bila Nabi tawarkan siapa nak bersedekah untuk peperangan, sedekahlah. Ada yang sedekah banyak, ada yang sedekah sedikit. Dia ni Aba Khaisamah ni, dia sedekah segenggam apa? Kurma. Kecil je. Maka menyebabkan orang munafik perli. Orang munafik, Allah sebut dalam Quran, surah At-Taubah. Orang munafik ni, bila orang Islam, sahabat sedekah banyak, dia kata apa? Ini riak, bukan kerana Allah. Bila orang beriman sedekah sikit, dia kata apa? Allah tak berhajat pada sedekah kurma kamu yang sikit ni. Itu perangai orang munafik nak apa? Nak menimbulkan rasa tak puas hati di kalangan hati orang beriman. Tapi dia sedekah sedikit, tapi dia datang tak peperangan. Jadi Allah tak pandai pada sedekah yang banyak, tapi Allah pandai pada keikhlasan. Walaupun sedikit, walaupun dia miskin, tapi dia datang peperangan. Macam berbeza dengan Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ada harta, ada kebun, tapi tak datang. Okey. Ka'ab berkata lagi, apabila saya mendengar berita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rombongan perang yang sudah dalam perjalanan pulang dari Tabuk, hati saya mula berasa sedih. Saya pun mula memikir-fikirkan bagaimana sekiranya saya berdusta bagi mengelakkan daripada dimarahi oleh beliau. Saya pun meminta pelbagai pendapat daripada anggota keluarga saya bagi mencari jalan menyelesaikan masalah saya ini. Apabila saya memberitahu Nabi Muhammad SAW sudah sampai, hilanglah seluruh fikiran jahat dari dalam jiwa saya. Saya sedar tidak dapat menyelamatkan daripada dimarahi beliau, walau dengan alasan apa sekalipun buat selama-lamanya. Saya bertekad akan bercakap yang benar sahaja kepada beliau. Okey. Lepas tu Nabi pun balik daripada Tabuk kan. Berapa hari Nabi duduk di Tabuk? 20 hari. Berlaku tak peperangan? Tak berlaku. Allah nak uji je. Allah nak uji, pergi ke tak? Dalam keadaan buah-buahan yang sedang ranum, cuaca panas berjalan, Allah nak test orang beriman. Tapi tak berlaku peperangan. Bila sampai Nabi duduk 20 hari, musuh cabut lari, tentera Rom cabut lari, tak ada peperangan. Lepas tu, bila Ka'ab bin Malik dengar berita Nabi dah balik, apa dalam kepala dia? Aku nak reka-reka cerita bohong. Supaya apa? Supaya Nabi, imej aku terjagalah. Dan supaya Nabi tak marah pada aku.
Dan Kak Abid Malik ini seorang ahli bahasa. Dia boleh cakap yang boleh menyebabkan orang terpegun. Dia cerita, aku ada pengalaman, aku ada kelebihan. Kalau aku cakap, orang akan percaya. Begitu juga kalau aku cakap pada Nabi, aku ada alasan sebab tak pergi berperang, Nabi akan percaya. Tapi dia fikir-fikir, lepas tu sambung. Sudah menjadi amalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pulang dari perjalanan, mula beliau akan masuk masjid, kemudian sembahyang 2 rakaat. Kemudian beliau duduk di hadapan orang ramai apabila Okey. Di sini ada pengajaran dan amalan sunnah Nabi yang ramai orang tak amalkan walaupun yang sunnah. Iaitu bila Nabi balik daripada musafir, Nabi masuk masjid, Nabi solat 2 rakaat. Itu dari segi perbuatan Nabi buat. Balik daripada Tabuk, Nabi tak terus masuk rumah. Nabi singgah masjid Nabi dan Nabi solat 2 rakaat. Solat apa tu? Solat ikut waktulah, tapi sebenar ada juga ulama mengatakan solat setelah balik daripada musafir. Sunnah Nabi. Ada itu perbuatan Nabi. Satu lagi hadis sahih, kata-kata Nabi. Jabir bin Abdullah. Nabi beli unta dia, kemudian setelah Jabir sampai ke Madinah, Nabi kata masuk masjid dahulu dan solat 2 rakaat. Itu arahan mulut. Yang tadi perbuatan. Jadi satu arahan mulut, satu amalan. Menunjukkan sunnah Nabi itu sangat penting. Tapi dilupakan. Betul tak? Memang susahlah kita balik musafir daripada jauh. Nak masuk masjid dulu, salat 2 rakaat. Biasanya kita singgah mana dulu? Kedai Ali Maju kan? Ali Maju. Jadi insyaAllah kita sama-sama usahakan amalkan sunnah Nabi. Bila balik je, masjid mana ni? Masjid yang terdekat dengan rumah. Tak, masjid. Sunnah Nabi masjid. Orang kita buat terbalik. Orang kita bila dia solat musafir, nak pergi, Nabi bila solat musafir, bila sampai balik, kan berlawanan. Tak ada hadis. Tak ada satu pun hadis sahih yang mengatakan Nabi bila nak musafir, Nabi solat 2 rakaat. Tak ada hadis. Tak ada. Salat duha je lah. Kalau keluar pukul 10, salat duha. Kecuali kalau dah wajib kan. Yalah. Kalau masuk waktu zuhur, salat zuhur. Tengok amalan masyarakat kita kan terbalik. Yang Nabi buat, tak buat. Yang Nabi tak buat, dia buat. Itu berdasarkan apa? Zon. Kebanyakan orang ramai. Orang ramai buat, Ustaz. Takkanlah salah. Habis Nabi letak kat mana? Okey. Sambung. apabila beliau sudah duduk, datanglah orang yang tidak ikut pergi berperang bagi menerangkan mengapa mereka tidak ikut, dan mereka semua bersumpah semasa mengemukakan alasan-alasan itu. Pada hari itu lebih 80 orang tidak ikut berperang. Nabi Muhammad SAW alasan mereka secara terbuka serta menerima janji setia mereka. Kemudian dia memohon ampun bagi mereka apa janji setia mereka. Kemudian beliau memuji sedang apa yang ada dalam hati-hati mereka itu beliau serahkan bulat-bulat kepada Allah. Begitulah yang beliau melakukan sehingga tiba giliran. Okey. Bila Nabi balik daripada Tabuk, Nabi masuk masjid, solat 2 rakaat. Nabi pun duduk. Kemudian datanglah geng munafik yang penting peperangan ni. Lebih kurang berapa? 80 orang. Seorang-seorang datang, beritahu alasannya semua menipu. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah. Wallahi ya Rasulullah, aku tak boleh pergi berperang sebab isteri nak bersalin. Padahal tak kahwin lagi. Wallahi ya Rasulullah, aku tak boleh berperang sebab sakit. Padahal tak sakit pun. Semua ni 80 ni munafik dan semua penipu. Dan bersumpah dengan nama Allah. Walaupun tak ada dinyatakan kat sini. Tak munafik. 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 Kalau yang golongan-golongan tua tu mungkin yang lemah ni, yang sakit tak datang jumpa Nabi lah. Tak, yang tua memang tak pergi langsung. Yang tua memang tak wajib pergi berperang. Jadi tak perlu dah nak beritahu. Tak. Ini yang sehat wal afiah ni. Yang sehat wal afiah. Okey. Jadi orang munafik ni, satu suka cakap bohong, yang kedua bersumpah. Kenapa dia suka bersumpah?
Dah lah cakap bohong. Lepas tu guna nama Allah pula. Kenapa? Sebab orang munafik ni dia tahu dia munafik. Dia tahu orang tak percaya pada dia. Maka ada satu cara supaya boleh meyakinkan orang yang memang tak percaya pada dia. Apa dia? Guna nama Allah. Wallahi. Kita bila dengan nama Allah. Sebab itulah kalau kita baca kisah Adam tergoda dengan bisikan iblis dalam surga kan. Salah satunya Adam kata apa? Sebab iblis bersumpah. Wallahi aku adalah penasihat kamu. Jadi dalam kepala Adam disebut dalam Quran, Adam kata orang yang bersumpah guna nama Allah ni takkan berbohong. Sebab tu dia. Okey. Jadi berhati-hati dengan mereka yang suka bersumpah. Termasuklah bersumpah di masjid. Okey. Baca lagi. Begitulah yang beliau lakukan sehingga tiba giliran saya datang menghadap beliau. Okey, satu lagi. Bila mereka berbohong, Nabi terima tak keuzuran mereka tu? Bukan setakat Nabi terima, Nabi minta ampun, ya Allah ampunlah dosa mereka. Kenapa Nabi terima? Nabi tak tahu. Walaupun dia Nabi tak tahu hati manusia. Dan Islam, hadis itu juga mengajar kita bahawa Islam hukum mengikut zahir. Jangan kita nak korek, ini macam menipu je, jangan. Hukumnya haram. Ya? Sebab itulah ada satu ketika Nabi hantar Abu Hurairah untuk untuk berperang. Tiba-tiba orang musyrik yang nak dibunuh tu, dia mengucap 2 kalimah syahadat. Abu Hurairah kata apa? Ni macam nak menipu ni. Macam nak mengelak daripada dibunuh. Dia pun bunuh. Faham tak? Sebab apa? Dia kata, sekarang baru nak mengucap Tapi lepas dia bunuh, dia rasa tak sedap hati. Dia pun jumpa Rasulullah, dia beritahu. Maka Nabi kata, Nabi marah. Muka Nabi merah. Nabi kata, hala syakakta sadrahu. Kamu dah belah tak dadanya sehingga kamu nampak dia berpura-pura. Nabi ulang 3 kali. Kamu ada belah tak dadanya sehingga kamu nampak dia berpura-pura 3 kali. Nabi ulang. Mana Nabi sangat marah. Sebab apa? Bila orang dah mengucap pada zahir, cukup. Jangan bunuh dia. Kita sekarang banyak tak tuduh orang senang-senang aja. Yang mengucap, yang solat sesat. Senang tak? Mulut kita cukup cepat. Tak boleh. Haram. Ustaz, maknanya manusia takkan tahu apa dalam hati manusia lain kan? Tak tahu. Okey. Hanya Allah yang mengetahui. Bagaimana pula dengan iblis, syaitan, jin? Diorang tahu tak apa yang dalam hati manusia? Tak tahu. Juga Malaikat pun tak tahu. Kecuali Allah. Nabi Muhammad pun tak tahu. Nabi Muhammad pun tak tahu. Kecuali Allah yang bagi tahu. Ada yang ayat Allah kata, ada orang munafik di Madinah. Kamu tak tahu, aku tahu. Okey. Cuba bayangkan kalau Allah bagi kita tahu apa dalam hati manusia, apa jadi? Apa jadi? Balik rumah je, bini senyum je. Tahu ni, tipu ni. Bergaduh kan? Lepas tu dia kata pula pada suami, senyum-senyum tipu ni, aku tahu dalam hati kamu. Bergaduh tak? Oh, sebab tu Allah rahsiakan apa dalam hati itu serah pada Allah. Sebab tu orang munafik yang mati zaman Nabi, munafik ni kafir kan? Tapi Nabi solat tak? Solat. Sahabat solat tak? Ya, sebab hukumnya ikut zahir. Okey. Cukup Cukup cakap tu. Ada soalan? Kalau tak ada soalan, malam ni tak ada kelas Kita cuti sempena dengan hari bersyarat. malam cuti yang tak cuti. Siang tak cuti. InsyaAllah hari kita sambung balik hari Isnin. Kalau hari Isnin macam biasa. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله
ترق جنانه وتنى العظيم